Depan ni lah. Cepat sikit. Oh, ni makan kelipap. Kelipap, onde-onde. Duduk sebelah ustaz lah. Patutnya ustaz lah. Aku duduk dulu membelakangkan motor sikit lah. Ya betul, gelap-gelap. Gelap. Sekejap lah. Saya duduk sini lah. Kau duduk sini lah. Duduk di tengah sini lah. Aduh lah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bau lembut sikit tak makan kelipap. Tolong habis Ahmad. Tak boleh duduk sini. Guling. Angkat dia. Letak ni. Angkat dia duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Angkat dia boleh. Dia tak order dia. Angkat dulu. Angkat dia. Kau ni Jauh mana nak dengar? Bukan dia. Aku tak boleh lah. Duduk bawah boleh. Angkat je. Angkat. Ustaz dia tanya, do you want to continue? Ha? Do you want to continue? Continue lah. Lain lah tu. Dia finish dengan continue lah. Continue lah. Lain lah tu. Alamak. Dia kepang pula. Ni live ni. What's up kawan? Terima kasih. Alhamdulillah sahabat sampai. Tak ada orang sakit pun. Ah. Saya lihat Allah tengah Halo, Assalamualaikum press. Baik. Ya bos. Dekat Masjid Terapung, Masjid Tanah. Bure bangun. Rumah mana? Tu Raja dia geli je. Ha? Lambat Rumah apa? pagi cikgu. Rumah siapa waktu tu ni? Lambat ya. Wan motor tu. Yang YRC tu. Bersyukur lah dapat juga. Wan yang pakai SJC tu. Dia kat dalam taman saya juga tapi lorong berapa tak ingat lah. Sampai hati dia kaki kat luar ya. Ini kita Kunci dia ni. Aha. Tanah kedaung kunci. Tak, dia sama dengan lorong rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, Alhamdulillah. session satu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan. Taman naik boleh. Ya Umi TV. Betul. Sebelum roundabout tu masuk kiri. Perkuen ni. Saya ni 105 tapi dia dekat balai raya tu. 105. Mai, aku suruh apa, Mai? 105. Ha? Yang ni satu. Aha. Dua. Tajuk apa? Tu tahu. Apa ni? Yang 21 Ini bulan. Tajuk apa? Rumah dia balai raya. Ke depan sikit lorong pertama, lorong kedua, belah kanan. Raja zalim dan hilang barakat. Oh. Okey. Raja perlu mencontohi para rasul. Anbiya. Kalau saya ada sana saya boleh follow. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik press. Alhamdulillah. Tak apa, kita lepas ni. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى الأنبياء والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا ومن حقوق علينا ومن يسلك إلينا كلهم أجمعين بسم الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al amal. Jom masuk balik ah. Kau tekan yang penting tadi. Cabut kunci cabut. Lah duduk dengan kita. Tajuk dia apa Muhammad tadi? Raja perlu contohi para rasul, anbiya, sahabat dan mantu tak. Tak ada, ripap je ada. Sembahyang Jumaat itu dah sudah ni tanggungjawab orang berkuasa. Melihara sembahyang. Dia punya edisi lain. Ni cakap. Kita ambil tajuk ni. Tanggungjawab orang yang berkuasa. Sudah, jauh tadi. Mesin saya cekkan buku tu. Tak boleh. Tok cari tok. Mesin ni. Depan sikit tu dah sembahyang sunat. Mana tok ni last masuk apa tu? Lah saya punya 102. Ha? 102. 102. Dia lipat tu. 102. Jauh dah. Tadi tulis tarikh ni. Sembahyang sunat mutlak. Mat kau tembak kat mana kamera? Nampak muka Ustaz. Jangan risau. Sultan dah. Dah jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala. Wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Baik siapa? Lama tak jumpa. Apa sikit. Kesempurnaan faedah. Sultan adalah bayangan Allah Ta'ala di muka bumi apabila adil. Jadi di sini nak bagi tahu sultan yang adil. Sultan yang adil itu mereka tu adalah merupakan bayangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud bayangan Allah? Bukan bermakna Allah Ta'ala tu mempunyai bayang jaga akidah kita. Bukan maksud. Maksud ni nak menggambarkan keadilan. Jadi seolah-olah sultan ni wakil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sultan tu tadi dia mentadbir dengan adil. Apa makna adil? Dia menghukum mengikut syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, barang siapa yang menghukum dengan tidak menggunakan hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Jadi zalim ni lawan dia adil. Jadi macam mana untuk seseorang sultan itu tadi ataupun sesiapa saja nak menjadi seorang yang adil, maka hendaklah dia menghukum mengikut hukum yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah dia layak dipanggil sebagai pemerintah yang adil, menghukum yang adil. Samalah macam kita apabila kita buat benda-benda yang menyalahi syariat, kita sebenarnya telah melakukan kezaliman. Sebab tu tersebut dalam zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya kami ni orang yang zalim. Sebab apa? Sebabnya kita sentiasa ataupun selalu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita selalu membuat benda yang disuruh oleh Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, barulah kita masuk dalam golongan orang yang adil. Kalau kita membuat maksiat, tak kira dosa besar, tak kira dosa kecil, kita adalah orang yang zalim dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ini kesempurnaan faedah pada menyatakan yang bergantung dengan raja dan barang yang bergantung dengan dia dengan raja. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil siapa panggil.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqirus sultana wa ajilluhu fa innahu izzullahi wa dhilluhu fil ard idza kana adlan. Muliakan oleh kamu akan sultan. Makna kita kena muliakan sultan, makna pemerintah. Kita kena muliakan dia. Makna kita hormati dia. Kita kena ikut. Di antara tanda kita memuliakan sultan adalah mengikut, mematuhi titah perintah dia. Tapi ayat tu tak habis lagi. Muliakan oleh kamu akan sultan. Makna sultan ni dalam arti kata lain pemerintah lah. Dan besarkan kamu akan dia, mentakzimkan dia. Maka bahawasanya sebab apa diperintahkan, kenapa Nabi memerintahkan kita supaya mentaati sultan, membesarkan sultan, memuliakan sultan. Kerana bahawasanya ia sultan tu adalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan bayang-bayangnya Allah Taala di muka bumi. Tapi syarat apabila adil ia sultan. Apabila dia adil. Jadi faham di sini, tiap-tiap titah perintah daripada pemerintah yang tidak menyalahi syariat wajib kita kena ikut. Wajib kita kena ikut, wajib kita kena sokong, wajib kita kena setuju. Ada pun titah perintah yang menyalahi syariat, yang melanggar syariat, yang merosakkan syariat, itu haram kita patuh, haram kita ikut. Jadi haram kita ikut perkara-perkara maksiat. Ada pun perkara-perkara taat, itu wajib kita kena ikut. Sebab tu tengok, kalau kita redha dengan benda yang baik, dapatlah kita pahalanya. Kalau kita redha dengan perkara-perkara maksiat, berkongsilah kita dosa. Jadi yang hak, yang batil batil. Bukan dengan makna dia sama macam maknanya macam tanggungjawab suami. Tanggungjawab isteri kepada suami contohnya. Tanggungjawab suami kepada isteri. Wajib isteri mentaati suami. Kerana suami ini pemerintah di dalam keluarga. Tapi setakat mana yang isteri tadi patut mentaati suami? Selagi pemerintah, selagi suruhan, selagi arahan suami yang tidak menyalahi hukum syariat. Adapun suruhan ataupun permintaan suami yang menyalahi syariat, haram bagi isteri mentaatinya. Bukan erti mentaati suami tadi, kalau disuruh buat benda haram pun isteri wajib ikut juga. Tak, bukan maksud begitu. Yang wajib isteri wajib ikut, yang haram wajib isteri tinggalkan. Makna jangan diikut maknanya permintaan ataupun arahan suami yang melanggar syariat. Kalau contoh suami dia kata, saya nak awak keluar rumah ni jangan tutup aurat. Makna haram isteri itu tadi mentaati. Tak boleh taat. Permintaan yang macam tu tak boleh taat. Kerana permintaan macam tu melanggar syariat. Jadi taat kita pada suami pun jangan kita melupakan taat pada Allah. Baik. Dan daripada Umar radhiyallahu ta'ala kataku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan daku ya Rasulullah daripada sultan yang hebatlah segala manusia baginya dan rendah baginya segala tubuh manusia. Apakah ia sultan tu? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bayang-bayang Allah pada bumi. Maka apabila baik sultan, maka baginya pahala dan segala kamu syukur. Dan apabila jahat, maka atasnya dosa dan atas kamu sabar. Makna kita kena sabar kalau duduk di bawah pemerintah yang zalim. Tapi sabar bukan bermakna kita tidak berusaha untuk mentaslih keadaan. Bukan maksud sabar tu kita duduk dengan tidak berusaha untuk memperbaiki apa yang sedang berlaku. Kita disuruh berusaha menegakkan kebenaran, memberi nasihat, memberi peringatan, memberi cadangan-cadangan yang baik kepada sultan tadi tu, supaya timbul kesedaran dan keinsafan dalam diri dia untuk mentaati Allah. Itulah peranan ulama. Itulah peranan alim ulama, memberikan nasihat kepada siapa-siapa saja, walaupun pemerintah. Jadi ulama dia tak boleh jadi syaitan bisu. Makna benda yang hak dia kena bagi tahu, yang batil pun dia kena bagi tahu juga. Jadi hukum menegakkan kebenaran, mengajarkan benda baik,
amal ma'ruf nahi mungkar ni adalah kewajipan yang Allah Ta'ala pikulkan ke atas diri kita. Jadi walau bagaimana keadaan sekalipun, wajib kita ni muslimin kena pakat-pakat amal ma'ruf nahi mungkar, ajak orang buat baik, melarang orang lain buat maksiat. Itu tanggungjawab semua. Itu tanggungjawab semua. Walaupun masyarakat tak nak mengikut, walaupun masyarakat tak nak pakai, walaupun masyarakat tidak mahu memperdulikan nasihat-nasihat agama tu, wajib kita teruskan juga. Jangan kita berhenti sekerat jalan. Jangan kita berhenti sekerat jalan. Makna apabila kita berdakwah, kita tengok tak ada sambutan. Bila kita berdakwah, masyarakat tidak mempedulikan, kita menjadi putus asa untuk meneruskan perintah Allah. Jadi meneruskan amal ma'ruf nahi mungkar itu yang wajib. Ada pun mengikut orang ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Ya Habibi ya Maulana. Saya masih jumpa tempat. Kapcai pun tengok tayar belakang habis tepi bang. Jadi maknanya program-program kebaikan yang macam ni kan kita kena buat. Walaupun masyarakat tak nak ambil berat, walaupun masyarakat tak nak ambil peduli, walaupun tak ada orang yang nak setari, makna kita kena teruskan benda ni. Sebab kita yakin dan kita tahu tetap ada ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak bagi pahala bukan ikut berapa orang yang datang, tak. Bila kita niat kita betul, niat kita ikhlas, tujuannya nak bantu agama Allah Taala sekadar yang kita mampu, tetap kita dan daripada Nabi SAW, sesiapa yang memeliharakan rakyat dan tiada dipeliharakan dengan amanah dan nasihat dari belakangnya, nescaya sempit atasnya rahmat Allah Ta'ala yang luas bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi apabila seseorang tu memerintah dalam hal keadaan tidak amanah, nescaya Allah Ta'ala akan menyempitkan. Makna dia tidak akan mendapat keluasan rahmat daripada Allah. Dia tak akan dapat pertolongan daripada Allah. Maka dan kata Malik bin Dinar, aku dapat setengah daripada yang diturunkan daripada langit. Firman Allah Ta'ala, aku raja bagi segala raja-raja hati. Segala raja pada tanganku, makna segala raja, segala pemerintah yang ada atas muka bumi ni, semuanya duduk di bawah kekuasaan Allah. Semuanya duduk di bawah kekuasaan Allah. Tak kira yang kafir, tak kira yang muslim. Tiap-tiap orang yang berkuasa tu semuanya duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sehebat mana pun, makna dia masih lagi duduk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa taat dengan daku, kata Allah, aku akan jadikan mereka itu atasnya orang yang taat tadi rahmat, dan barang siapa yang maksiat akan daku, aku jadikan mereka itu atas siksaku. Maka jangan membimbang akan kamu akan lidah kamu dengan memaki raja-raja, dan tetapi taubat kamu kepada Allah Ta'ala, bahawa dilembutkan hati mereka itu atas kamu. Itu tanggungjawab kita orang bawa-bawa. Makna kita kena mendoakan supaya pemerintah-pemerintah yang zalim tadi diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di samping orang panggil sebagai usaha ikhtiar, selain daripada memberi nasihat, makna kita doakan dia supaya dia diberi kekuatan oleh Allah. Sebab kadang-kadang pemerintah ni dia nak jadi baik, tapi kerana orang keliling dia tu yang tak baik, dia pun dipengaruhi oleh orang keliling. Dia bukan tak tahu hukum halal haram, dia tahu, tapi oleh kerana kawan-kawan dia tu boleh jadi ramai yang nakkan benda-benda yang tak baik, dia pun ikut jadi terpengaruh. Sebab tu kawan-kawan tu penting. Kawan-kawan tu memberi impact jugalah pada diri kita tu. Kalau kita berkawan dengan orang yang hampir dengan ilmu, suka dengan ilmu, insya-Allah kita akan dapat dia punya tempiah dia. Kalau kita kawan dengan orang-orang yang tak nak menuntut ilmu pun, kita akan boleh dapat juga dia punya tempiah dia. Kita pun jadi malah nak belajar dan sebagainya. Jadi kawan tu penting. Pilih kawan pun penting. Lebih-lebih lagi kalau kita orang yang baru nak berubah, baru nak berhijrah, maka jangan kita duduk seorang diri. Kerana musuhnya terlalu banyak untuk nak menggagalkan usaha kita untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena sentiasa berjamaah, berdamping dengan orang-orang yang ada ilmu. Maknanya jangan memutuskan silaturahim kita, jangan menjauhkan diri kita dengan orang-orang yang ada ilmu. Kerana bila kita berkawan dengan orang yang ada ilmu ni, insya-Allah sentiasa kita akan dapat peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan sentiasa sampai pada diri kita tu nasihat-nasihat agama, insya-Allah. Baik.
Dan sayugianya bagi raja-raja mengingatkan dirinya. Makna sepatut-patutnya pemerintah-pemerintah wajib mengingatkan dirinya dengan makna mengingatkan ayat-ayat Quran ini, iaitu firman Allah Ta'ala, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudhillaka an sabilillah. Hei Daud, wahai Nabi Allah Daud, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud. Ayo. Ini. Roll. Tengok dia lah yang corner dia tak perasan kat sini. Tak nampak. Baik, kan dia nampak tu. Hei Daud, bahawasanya kami, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan dikau khalifah. Kata Allah Ta'ala, wahai Daud, kami menjadikan kamu khalifah, makna pemimpin pada bumi. Maka hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenarnya. Dengan makna hendaklah kamu menghukum, wahai Daud, akan manusia tadi dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan jangan mengikut hawa nafsunya, makna jangan kamu menghukum manusia mengikut hawa nafsu. Maka yakni dengan makna kerana seolah-olah jikalau kamu menghukum manusia itu tadi mengikut akal yang telah dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka jadilah sesat engkau daripada jalan Allah Ta'ala. Nescaya engkau akan jadi sesat apabila engkau menghukum rakyat mengikut hukuman yang dah dipengaruhi oleh hawa nafsu, ataupun hukuman-hukuman yang direka cipta oleh orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah. Nescaya kamu akan terpesong kepada jalan yang sesat. Masuklah di dalam golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masuklah dalam kelompok. Mana golongan orang-orang yang Allah Ta'ala murkai, golongan-golongan orang-orang yang Allah Ta'ala benci mereka, itu yang sesat. Sebab dalam solat kita selalu minta ghairil maghdubi alaihim, minta kami, wahai Allah, kami minta berlindung daripada jalan-jalan orang yang kau tidak redha, yang kau murkai, lagi pula jalan-jalan yang sesat. Jadi kami minta kau lindungi kami, ya Allah, daripada jalan-jalan orang yang sesat. Maka kita orang muslimin, orang mukmin, apabila kita nakkan kita ni berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal mustaqim, tidak lain dan tidak bukan ialah jalan yang mana mengikut syariat Allah. Itu saja yang dimaksudkan dengan jalan lurus ni, satu iaitu mematuhi syariat Allah, mengikut Al-Quran, mengikut hadis, mengikut ijma' ulama' dan juga qiyas. Selagi kita berada di dalam keadaan itu, insya-Allah kita tidak akan tersasar jauh daripada jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita selalu minta dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pimpinlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan Islam. Jalan yang lurus itu jalan yang mengikut Quran dan hadis. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengikut alim ulama yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita sebagai orang Muslim, kita mesti tahu ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan yang kita baca di dalam solat itu adalah merupakan janji kita dengan Allah. Satu hari 5 waktu kita solat, maknanya dalam 5 waktu tu beberapa kali kita ulangkan janji-janji kita di hadapan Allah. Maka kita jangan jadi golongan yang munafik. Maknanya jangan jadi orang yang menyalahi janji. Dalam solat kita minta Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang lurus. Tapi apabila datang petunjuk untuk mengikut jalan yang lurus, kita tak nak, kita tak mau, kita menolak. Bang, silakan. Bang. Itu maksudnya jalan yang lurus. Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ya Allah jalan yang lurus, iaitu jalan Islam. Jalan Islam. Jalan menegakkan yang hak dan menolak yang batil. Jadi itu yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus yang kita minta tu dalam sembahyang. Jadi kita patut berasa malu sekiranya dalam solat kita minta Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang lurus, yakni Islam. Tapi di luar sembahyang kita tak nakkan agama Islam. Kita berasa ragu-ragu dengan agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Takut kita nanti duduk dalam kelompok golongan munafik. Munafik ni orang yang
yang mungkir janji. Sifat-sifat munafik mungkir janji. Makna dalam solat janjinya lain, luar solat jadi lain. Itu pentingnya kita kena tahu isi kandung semayang tu. Isi kandung semayang tu kita kena tahu. Bacaan-bacaan yang kita bacakan tu dalam solat tu kita kena tahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dalam doa iftitah kita dah baca dah, hidupku, matiku, segala amal ibadatku hanya untuk Allah. Itu pun janji kita di dalam semayang. Maka kita kena bersiap sedia, berkorban masa, tenaga, harta dan macam-macam lagi perasaan semata-mata nak mentaati Allah. Walaupun kita mendapat pelbagai tohmahan, cacian, makian daripada pihak-pihak lain, daripada kawan-kawan dan sebagainya, usah kita pedulikan perkara itu. Kita hanya berpegang dan bergantung kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kamu nak menjadi orang yang kuat, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Kalau kamu berpegang dengan Allah, kamu hanya yakin dengan Allah, kamu akan menjadi orang yang kuat. Mana kamu akan meneruskan apa yang kamu nak buat walaupun tidak dipedulikan oleh manusia, kerana hati kamu berpegang dengan Allah. Kalau hati kita berpegang dengan orang, apabila orang tak dapat nak menunaikan impian dan hasrat kita, nanti kita akan jadi patah hati. Jalan kita akan jadi patah hati sebab kita berharap pada manusia. Kalau kita yakin dengan Allah, yang mana Allah ni tidak memungkiri janji, nescaya itulah yang akan menyebabkan kita jadi kuat. Kita akan jadi kuat sebab kita takkan kecewa dengan janji-janji Allah. Cuma cepat dan lambat saja. Tapi Allah Ta'ala janji, dia akan bagi apa yang dia akan bagi apa yang kita minta. Dia akan bagi dengan apa yang dia janji, dia akan bagi. Dia akan tunaikan sama ada di dunia ataupun di hari akhirat, ataupun diberi benda yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Baik. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu ialah bahwasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah atau dua orang yang berkelahi pada hadapannya, maka berkehendak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihnya. Ni di antara tanda-tanda orang yang nak menghukum dengan hawa nafsu. Contoh, ada dua orang datang. Mana? Dua orang datang berbalah contohnya. Kita sebagai hakim. Tapi bila datang tadi tu, awal-awal datang orang tadi, hati kita dah cenderung dah kepada orang yang kita kenal. Awal-awal datang tu hati kita dah cenderung, mudah-mudahan kawan aku ni benar. Makna hati kita dah berat sebelah lah. Itu dia antara tanda-tanda makna orang yang nak menghukum mengikut hawa nafsu. Maka hendaklah pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihnya. Dan kerana inilah sebab ditinggalkan kerajaan Nabi Allah Daud bin Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salatu wasalam. Dan yang demikian itu bahawasanya beberapa manusia daripada ahli Jaradah, yakni isi negerinya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, namanya Jaradah. Maka adalah ia Nabi Allah Sulaiman terlebih kasih perempuan kepadanya, berhukum kepada itu mereka itu kepada Nabi Sulaiman serta orang lain. Maka kasih bahawa dimenang bagi isi negeri Jaradah sebenarnya, maka menghukumkan bagi mereka itu, maka dibalakan dia oleh Allah Ta'ala dengan ditanggalkan kerajaannya tu. Itu Nabi Sulaiman tu. Maknanya ada dia lebih kasih kebenaran tu tadi, kemenangan tu berpihak kepada orang yang dia kenal. Sebagai hakim tak boleh macam tu. Tak boleh dalam hati dia tak boleh berat mana-mana. Tak boleh berat mana-mana. Dia kena menghukum dengan penuh keadilan, insya-Allah. Baik, cukup satu kitab, nanti kita sambung lagi. Kitab satu lagi, insya-Allah. Kita buka kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni boleh panjang sikit. Minum lah. Santai. Sokok. Sokok boleh. Kabur sikit lah. Nilai. Buka surat apa? Muka surat 93. Ni Bapak kahwin kahwin lagi lagi satu. satu. Muka surat 93. differ dia. Kahwin cakap. Tunjuk dah. Makanlah kuih lah sambil.
Kau buka masak mesin kuih. Tadi kau Sambil-sambil bila makan. Sekarang habis kuliah, kuih pun habis. Ni majak apa? Ni majak apa ni Ustaz? Ha? Masjid apa bang? Masjid Salama. Masjid Salama. Mertua Naik Nabi ni Abdul Guyub. Kita berusrah santai di Masjid As-Salamah. Dipanggilkan juga Masjid Terapung di Masjid Tanah. Hari ini usrah santai for bikers. Kita beriadah sambil berusrah bersama yang bahagia Ustaz Azim, muallim kita. Sekarang ni sedang berehat sambil makan kari pap. Ya. InsyaAllah. Harap-harap siapa yang berkelapangan boleh hadir pada setiap hari Ahad selepas Zuhur sehingga Asar, bersama-sama menimba ilmu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Dan ada pun bahawasanya dengki itu. Ni penyakit dengki ni. Faham balik Dengki Dengki tau. Dengar bab dengki. Ni sahabat yang kaki sakit pun boleh datang. Yang kaki tak sakit tu mak datang daripada Jasin lah, apalah, macam-macam. Assalamualaikum Bob. Memang mungkin depan tak datang lagi. Ada live kat sini. Ibadah ni satu tu, hati ada. Okey. Baik, dengki ni sifat hati. Dengki ni sifat hati. Dia bukan anggota zahir. Dengki ni sifat hati, Hati kita ni ada sifat, hati kita ni ada kelakuan dia. Hati kita ada kelakuan yang baik, hati kita ada kelakuan yang buruk. Baik. Jangan kita memastikan kelakuan zahir kita saja baik, tetapi kita mengabaikan kelakuan hati kita yang buruk. Jadi kelakuan hati ni macam-macam. I'tiqad pun masuk dalam kelakuan hati. Kepercayaan dalam hati tu orang panggil akidah pun masuk dalam kelakuan hati juga. Kemudian sifat-sifat yang baik, sabar, pemaaf, suka sangka baik dengan orang, merendahkan diri. Itu pun sifat, itu pun kelakuan hati juga. Kemudian kelakuan hati yang buruk, contohnya dengki. Baik. Apa dengki? Dengki ni Ahmad, dekat sikit Mat. Tak dengar. Dengar. Dengki ni bermaksud timbul keinginan, makna dalam hati kita ada keinginan supaya hilang nikmat yang ada pada orang lain, sama ada nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Dalam hati kita menginginkan supaya nikmat yang ada pada orang lain tadi tu, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat tadi, hilang. Kita mengharapkan, kita menginginkan nikmat tu hilang. Padahal seseorang itu tadi yang kita menginginkan nikmat tu hilang tadi, mereka tidak menyalahgunakan nikmat tu. Contohnya nikmat pangkat, jawatan, jawatan, pangkat, apa lagi? Harta, kebahagiaan, rumah tangga, itu masuk dalam harta, pangkat, itu masuk dalam kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba timbul keinginan dalam hati kita supaya nikmat tu hilang pada orang tu. Ingat makna dengki ni hukumnya dosa besar. Nabi dah bersabda yang maksudnya apabila ada penyakit dengki dalam hati kita, nescaya Allah Ta'ala akan menghapuskan, Allah Ta'ala akan menghilangkan, Allah Ta'ala akan memadamkan segala pahala amal ibadat yang kita buat.
Seperti Nabi memberi perumpamaan seperti api memakan kayu kering. Seperti api memakan kayu kering. Makna tak tinggal apa pun. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, wakaf kita, semuanya pahala-pahala tu dihapuskan oleh Allah. Semuanya dihapuskan oleh Allah dengan sebab penyakit dengki sahaja. Jahanam. Dengki lah tu. Macam dengki. Mana handset kau tengok kau dengki. Dah okey. Okey. Okey, gambar dia. Nampak? Roll. Sangkut tadi tu. Okey. Jadi kalau kita sayangkan pahala-pahala amal ibadat kita, kalau kita sayangkan pahala amal ibadat yang kita dah buat tu, macam sahabat-sahabat semua ni pergi cari nafkah, bekerja mencari rezeki yang halal, itu semuanya ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya masuk dalam buku amal kita. Tetapi seandainya dalam diri kita tu ada penyakit dengki tadi tu, ketahuilah segala pahala amal ni dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah dihapuskan oleh Allah, andai kata datang pula kematian pada diri kita, apakah amalan yang nak ditimbangkan nanti di atas neraca amal kita? Sedangkan waktu hidup dulu amalan kita tu dah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab penyakit dengki. Jadi dengki ni menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Sedangkan nikmat tadi digunakan dengan jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengki yang hukumnya haram, lagi pula berdosa besar, lagi pula menghapuskan pahala ibadat. Dan satu lagi jenis dengki. Satu lagi jenis dengki iaitu kita menginginkan hilang nikmat yang ada pada orang lain kerana seseorang itu tadi menyalahgunakan nikmat tu. Makna dia menolong, dia gunakan nikmat tadi untuk menolong dia buat maksiat. Contohnya, saya ada pangkat. Kemudian saya gunakan pangkat saya untuk menzolimi orang lain. Saya gunakan pangkat saya untuk menzalimi orang lain. Saya gunakan pangkat saya untuk menindas orang lain. Untuk merampas harta orang lain, contoh. Saya gunakan pangkat saya untuk menggalakkan perkara-perkara. Yang pakai Benelli dulu. Benelli ke apa ni? Situ. Itu Siapa ni? Bob. Hari. Oh, Harry. Pakai SX kan. Harry. Dulu dia pakai Yasin dia. Hari tu aku bakau dia kat Tanjung. Di Palas tu. Live. Tapi bukan dengki. Tapi kena dia pusing kan tu. Itu bukan dengki. Okey. Jadi saya ni menyalahgunakan pangkat saya. Kemudian dalam hati kawan-kawan ni tak suka, benci kerana saya menggunakan pangkat saya untuk membuat benda yang dilarang oleh Allah. Lalu timbullah keinginan dalam hati kawan-kawan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala tariklah balik nikmat pangkat, nikmat darjat yang ada pada diri saya tu. Adakah kawan-kawan tadi dinamakan orang yang dengki, yang dihapuskan dosa? Adakah kawan-kawan tadi mendapat dosa besar? Jawabnya tidak. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat tidak suka saya menggunakan nikmat tadi membuat perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi ada beza Yang timbul keinginan tadi tu dalam hati kawan-kawan tadi sebab saya menyalahgunakan nikmat tu. Saya tidak amanah dengan nikmat Allah. Saya gunakan nikmat tu untuk buat benda-benda maksiat. Maka timbul dalam hati kawan-kawan, mudah-mudahan dicabutlah jawatan saya, digantikanlah dengan orang lain. Supaya apa? Supaya apabila hilang jawatan daripada saya tadi tu, maka tertegahlah diri saya untuk membuat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Satu ketika contohnya saya bertaubat kepada Allah. Saya bertaubat, makna saya tidak menyalahgunakan pangkat dah. Saya gunakan pangkat tadi tu mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah perasaan tadi tu dalam hati kawan-kawan. Dalam hati kawan-kawan tak ada dah perasaan supaya hilang pangkat saya tadi, dah tak ada dah, sebab saya dah mentaati
Allah. Kerana saya dah menggunakan pangkat tadi mengikut apa yang disuruh oleh Allah. Inilah tanda dengki yang harus, yang hukumnya harus. Kalau saya dah bertaubat tapi kawan-kawan masih lagi menginginkan hilang nikmat dan pangkat yang ada pada saya, itulah menunjukkan kawan-kawan sebenarnya benci di atas pangkat itu, bukan benci di atas maksiat. Jadi kita kena pandai letak hati kita tu. Kena pastikan betul-betul. Kalau tak, nanti kita duduk dalam orang yang berdengki, yang hukumnya dosa besar, lagi pula yang boleh membatalkan pahala amal ibadat kita. Baik. Jadi ada pun dengki itu memberi manfaat. Ya. Dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat. Ya. Akan seterunya dengan dengki yang seterunya yang dengki ia akan dia. Jadi bila kita berdengki dengan orang, sebenarnya orang tu mendapat manfaat. Bukan bila kita berdengki orang tu dapat mudarat, tak. Orang yang kita dengki tu dapat manfaat. Dan tiada memberi mudarat. Ia dengki akan dia. Dengan kita berdengki tu tidak akan mendatangkan mudarat kepada orang sipolan yang kita dengki tadi. Maka kerana bahawasanya nikmat orang yang kita dengki tadi tiada hilang. Contoh saya dengki dengan Jambul, dia buka bengkel. Saya dengki dengan dia, nikmat dia tak hilang pun. Dia tak, makna dengan saya berdengki tadi, nikmat dia Allah Ta'ala tak tarik pun nikmat daripada dia. Tetap pelanggan dia datang macam biasa. Bahkan digandakan akan kebajikannya, bertambah pula dia punya kebajikan, jadi bertambah. Ini yang dimaksudkan tadi, ini yang dimaksudkan, yang dikenaki dengan orang yang didengki tadi itu mendapat manfaat. Sebab apa pula dia punya kebajikan jadi bertambah? Kerana dipindahkan pahala amal kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Sebab apa? Sebab pahala saya tadi tu dipindahkan kepada Jambul. Pahala saya tu dipindahkan kepada Jambul kerana saya berdengki dengan dia, walhal dia tidak menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, mai join sini. Mai join sini, lepak-lepak santai-santai. Janggut dah cantik dah tu. Maksudnya orang yang didengki tadi tu bertambah pahalanya kerana apa? Pahala kita ni tadi yang berdengki tadi dipindahkan oleh Allah kepada orang yang kita dengki. Jadi kalau kawan-kawan nak dengkilah dengan saya. Jadi kawan-kawan rajin baca Quran, rajin sembahyang, solat jemaah, qiyamul lail. Apa lagi macam-macam amal kebajikan. Tukar motor Ustaz, ramai orang dengki Ustaz. Kena tukar motor lain. Tukar lain Ni orang dah tak ingat lah. Orang dah dengki lah kan. Jangan tukar lain, tambah satu lagi. Tambah lagi ramai orang dengki kan ni. Jadi kalau kita nak dengki, kita kena ingat makna pahala kita akan dipindahkan kepada orang yang kita dengki. Jadi habislah penat semayang, penat qiyamul lail, penat cari nafkah, penat puasa, penat pergi haji umrah, keluar duit ribu-ribu, tiba-tiba orang lain yang dapat pahala. Orang lain yang dapat pahala. Jadi ini di antara ilmu yang kita kena tahu, supaya bila ada timbul keinginan nak berdengki, dia akan jadi disekat tadi tu oleh ilmu pengetahuan tadi. Sebab kita dah tahu akibat kalau aku berdengki jadinya begini. Hasutan nafsu tu akan datang. Nafsu dan syaitan ni memang nak mengajak kita berdengki, tapi apabila kita dah tahu akibat dia, insya-Allah akan jadi, akan membuatkan kita tidak akan meneruskan, mengiyakan kehendak kita nak berdengki tadi tu, insya-Allah. Mereka join sekali. Santai-santai apa dah. Lagi tak jadi berjogging. Live. Up. Apa sikit. Pendeknya, bukan pendek. Pendek. Nyaut lah saya. Pendek. Nyaut lah. Saya. Pendek di sini nak mana rengka bukan orang yang pendek. Alah. Sebab itulah dengar dah dulu kitab. Nyaut lah Ustaz panggil lu. Pendeknya Saya. ringkasnya, orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seteru dengan batu. Maka tiada kena seterunya, batu tadi tak kena dia punya musuh, dan kembali batu itu kepada matanya. Maka membutakan ia batu, akan matanya tadi. Jadi itulah ibaratnya orang yang berdengki. Makna kejahatan
tu kembali kepada kita balik. Kejahatan tu akan kembali kepada kita balik. Apabila kita berdengki, kejahatan tu akan kembali kepada diri kita balik, bukan kepada orang yang kita dengki. Baik. Adapun ubat yang bangsa beramal. Adapun ubat yang bangsa amal. Itu tadi ubat yang bangsa ilmu. Jadi ubat nak mencegah diri kita daripada penyakit dengki ni dua. Ubat ubat nak menyembuhkan kita daripada penyakit dengki dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu tadi dengan makna pengetahuan kita apa akibat kalau kita dengki. Contohnya macam tadi, pahala kita dipindahkan, pahala kita dihapuskan, orang yang kita dengki bertambah kebaikan, bertambah kebajikan dia. Itu ilmu. Lagi pula bila kita berdengki, kita tahu kita dibenci oleh Allah walaupun kita orang yang kuat kuat semayang. Dan yang kedua amal. Apa maksud amal? Maka iaitu amal bahawa mengetahui ia akan hukum dengki dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya, perkataan dan perbuatan tadi oleh dengki itu, maka menyalahi ia seseorang akan keduanya. Maksud kita melawan kehendak nafsu yang nak bersuruh dengki tadi tu. Kehendak nafsu yang nak mengajak dengki tu kita lawan. Makna jangan iakan, jangan ikutkan. Kerana kalau kita membenarkan, kita mengiyakan, kita mengikut, maknanya termasuklah kita dalam golongan orang yang dengki. Kalau datang bisikan yang macam tu, kita lawan, kita tolak dengan ilmu yang kita ada, kita tidak masuk dalam golongan orang yang dengki. Pahala kita tidak dihapuskan oleh Allah. Pahala kita tidak akan dihapuskan oleh Allah. Tetap kebajikan kita tidak akan berkurangan walaupun sedikit. Sebab bisikan nafsu dan syaitan yang nak mengajak kita dengki tadi kita lawan. Kita tak iakan, kita tak ikutkan. Yang boleh menyebabkan pahala kita hilang tadi apabila kita mengiyakan perasaan dengki tadi tu. Itu barulah mendatangkan mudarat pada diri kita. Dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Jadi contoh macam Jambul tadi, saya kena puji dia. Bisikan dalam hati saya ni supaya mencemuh dia, supaya mendoakan mudah-mudahan bankrupt lah perniagaan dia. Itu yang dibisik oleh nafsu dan syaitan. Jadi perbuatan yang saya kena buat, saya kena lawan. Saya doakan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan keberkatan rezeki pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memajukan perniagaan dia. Itu cara nak melawan. Maknanya dengki tadi. Maknanya jangan mengiyakan. Jangan mengiyakan. Dan menzahirkan ia akan sukacitanya dengan nikmatnya dan merendahkan diri ia bagi orang yang kita dengki itu. Maknanya kita kena merendahkan merendahkan diri kita. Jangan dia dengki ni, di antara asbab dia yang boleh timbul penyakit dengki ni sebab kita berasa lebih berhak daripada orang lain. Apabila kita berasa lebih berhak daripada orang lain, kita berasa kita lebih mulia daripada orang lain, kita berasa kita lebih layak daripada orang lain, maka dengan itulah nanti yang akan menimbulkan penyakit dengki. Bila saya rasa saya saja yang layak berniaga dekat kawasan ni, tempat kawasan ni saya saja yang layak berniaga, maka apabila ada orang lain datang berniaga nanti, inilah yang akan menimbulkan penyakit dengki. Sebab saya berasa saya yang lebih layak. Itu namanya takabur. Jadi penyakit dengki ni dia datang daripada takabur. Kalau tak ada takabur, insya-Allah tak ada dengki. Yang ada dengki ni dia datang daripada takabur. Sebab saya berasa lebih mulia daripada orang lain. Saya berasa saya lebih layak daripada orang lain. Merasa diri lebih layak dan menghina orang lain tu namanya takabur. Dia takabur. Dia takabur makna dia berasa dia lebih layak. Pakai motor ni dia yang lebih layak. Orang lain tak layak nak pakai motor macam dia. Jadi bila orang lain pakai motor macam dia, timbullah penyakit timbul penyakit dengki. Rosaklah jahanam, kena curi lah motor kau. Tu rosak masuk bengkel ni lagi nikmat. Jom, tak nampak simpang sini. Kawan Man. Abang Man beri tunggu kat tepi simpang tu. Man, beri je jangan duduk. Saya beri dulu. Kamu beri ya. Dan dengan demikian itu jadilah oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya. Jadi daripada musuh jadi kawan. Sebab tadi asalnya nak mendoakan kejahatan, kita doakan kebaikan. Tu jadi kawan lah. Daripada kita sakit hati jadi suka hati dengan dia.
Itu cara nak mengubati hati kita yang bersifat dengan dengki, dan hilang daripadanya oleh dengki itu. Mana perasaan dengki tadi hilanglah, dan lepaslah ia daripada dosanya dosa dengki, dan seksaan daripada dosa selamatlah dia. Selamatlah dia daripada penyakit dengki. Tak adalah tak adalah dia termasuk dalam janji-janji orang yang nak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, idfa' billati ya asanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu wa adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok, maka tiba-tiba orang yang di antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Maknanya daripada asalnya nak bermusuhan jadi orang yang baik. Sebab tadi dia lawan kehendak hati dia nak mengasut supaya buat baik tadi. Hati kita nak mendoakan yang jahat, kita lawan, kita doakan yang baik. Kita hasrat hati nak mendoakan kecelakaan, kita doakan nikmat bagi dia. Jadi bila kita tengok orang-orang lain lebih daripada kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan kau bagilah keberkatan rezeki pada dia. Mudah-mudahan kau jadikanlah dia orang yang bersyukur dengan nikmat pangkat darjat, dan jadikanlah aku seperti dia. Itu tak salah. Kita nak dapat nikmat seperti orang lain dapat, itu tidak menjadi kesalahan. Hukumnya harus. Kita tengok orang rumah mewah, kita pun berdoa, ya Allah bagilah aku kemewahan macam si Polan, tak jadi masalah. Ya Allah kau berikanlah aku pangkat seperti mana yang kau berikan kepada orang tu. Tak ada masalah. Kau berikanlah aku kenderaan seperti mana yang kau dah bagi pada orang tu. Tak jadi masalah. Nak menginginkan kelebihan dunia seperti orang lain tu, itu hukumnya harus. Yang tak bolehnya kita nakkan kelebihan dunia seperti orang tu, dan orang tu pula kita doakan dia kita mudarat. Kita doakan, ya Allah aku nak kaya macam si Polan. Tapi si Polan tu kau datangkanlah mudarat atas diri dia. Itu tak boleh. Kalau kita nak jadi orang yang mulia macam dia, nak dapat kelebihan macam dia, itu hukumnya harus, tak menjadi satu kesalahan. Kita tengok orang pakai ikutlah apa-apa pun, kita nak macam dia juga, tak ada masalah. Itu hukumnya harus. Yang tak boleh kita mendoakan mudarat. Ya Allah, aku nak pakai juga motor Suzuki macam Jambul. Dan motor Jambul tu kau gosakkanlah, ya Allah. Contoh macam Belakang tak bagus tu. Biar aku je seorang yang boleh bawa motor tu. Motor dia biar parking je padan muka. Itu namanya dengki. Itu doa yang tak baik. Asyik Abang Man je dapat helmet. Baik. Kasih ia mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya, dan benci ia akan menyusahkan kawannya, tiada benci ia akan menyusahkan seterunya. Ini alamat-alamat dengki. Ini alamat-alamat dengki. Bila kita suka bala tu jatuh pada seorang, itu tanda-tanda dengki. Bila orang tu kena bala, kita gelakkan. Bila orang tu kena bala, kita ketawakan. Itu di antara petanda kita berdengki. Tengok Jambul jatuh, padan muka kau. Padan muka kau. Walhal Jambul tak salah guna motor dia. Dia tak ada action belagak pun. Dia tak ada belagak action pun. Tiba-tiba bila Jambul terjatuh, kita ketawakan dia. Hak tui yang kat muka siap-siap. Tapi kena potong je lah. Mana? Potong ke tak? Itu potong harus. Kalau boleh potong lah. Tapi kalau niat kita ni macam nak bergurau, tapi orang tu terasa macam Dak Mat cakap dak Bob tu. Dak Bob terasa macam mana? Buat sikit tu je tak tengok. Bergurau tapi kawan berasa hati. Gua kasau nama dia. Gua kasau. Tak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kena bergurau yang baik-baik lah. Sebab kita nak tahu benda tu betul atau salah, kita contohi Rasul lah. Rasul tak ada bergurau yang menyakitkan hati. Rasul bergurau, tapi Rasul tidak bergurau yang menyakitkan hati orang lain. Kita tak boleh nak kata benda tu boleh lah. Mana macam Dak Bob sakit hati saya semalam. Bob dapat Saya boleh bagi tahu dengan Bob lah. Saya minta maaf kat dia. Dia minta maaf balik lah. Bermaaf-maafan lah. Sebab tu lah kita ni kena sentiasa memaafkan orang lain. Sebab kita ni tak perasan. Kadang-kadang gurau kita menyakitkan hati orang kan. Kadang-kadang ada kawan jenis tak kisah, ada kawan berasa hati. Sebab tu kita ni nak kena sentiasa ada sikap memaafkan orang lain.
Mudah-mudahan orang lain pun bersikap macam tu. Jadi saling suka memaafkan di antara satu dengan yang lain. Biar aku sekarang sampai habis kau tala aku tak ada orang keripak kang. Ingat tala sikit. Ada. Dan bahawasanya tiada engkau zahirkan akan negeri itu dengan lidah engkau dan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau. Makna kalau lidah nak mendoakan yang tak baik, doakan yang baik-baik. Kalau kaki tangan kita nak mendatangkan mudarat, jangan iakan. Jangan iakan anggota kita nak buat khianat tu. Sebab dengki inilah yang kadang-kadang boleh membawa kepada sanggup kita sihir orang dan macam-macam. Sebab dengki lah. Dosa besar ni kita sihir orang ni dosa besar. Jenayah dalam agama Islam. Dalam kitab fiqh pun ada sebut hukum orang yang berjenayah dengan sihir ni ada sebut. Inilah makna sabda Nabi SAW. Salatun lan taslam minha hadil ummah al-hasadu wadh-dhannu wat-tiyaratu ala unabbiukum bil makhraji minha idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasatta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. Bermula 3 perkara. Tiada sejahtera daripadanya oleh umat ini. Nabi SAW bersabda, umat Muhammad SAW ni tidak selamat, tidak sejahtera daripada 3 penyakit ni. Yang mana 3 penyakit ni adalah penyakit umat dulu-dulu. Mana dia? Yang pertama Nabi kata dengki. Jadi dengki ni penyakit umat dulu-dulu. Kena kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua Nabi kata penyakit yang ada pada umat dia, jahat sangka, suka berjahat sangka. Suka berjahat sangka. Kita tengok orang tu bagi nasihat kat kita, selalu mengingatkan kita kata dia nak menunjuk alim, contohnya. Tu jahat sangka lah tu. Riak ni kita nak tuduh orang riak tak boleh. Dengan kelakuan kita tak tahu, sebab riak ni amalan hati. Orang-orang tu kadang-kadang nampak macam dia nak menunjuk tapi hatinya tak begitu. Kadang-kadang orang pakai kereta mewah-mewah, dia tak ada niat nak menunjuk nunjuk dengan kemewahan dia. Sebab tu ria apa benda ni amalan hati. Bukan dengan sebab keterampilan dia hebat-hebat macam tu. Tu nak menunjuk lah tu. Tak boleh, makna kita dah bersangka jahat. Sebab ria ni amalan hati. Kita tak tahu, andai kata dia memakai benda-benda yang macam tu serta hatinya nak dipuji, dia sembahyang, dia baca Quran, dia berzikir, dia buat dia berkhutbah, dia mengajar dan sebagainya, serta hatinya menginginkan dipuji oleh manusia, barulah dia tu riak. Kalau dia buat, dia berkhutbah, dia mengajar, dia mengaji, dia sembahyang lama-lama, contohnya dia sujud lama-lama, walhal hatinya tidak ada pun sedikit keinginan untuk dipuji oleh manusia, dia tetap tidak dikatakan dia tetap tak dikatakan riak. Sebab riak ni amalan hati, kita tak nampak. Sebab tu wajib kita bersangka baik dengan Allah. Kalau kita bersangka jahat dengan orang yang ikhlas, lagi besar dosa kita. Tak pasal-pasal kita dapat dosa kering. Orang tu buat amal ibadat ikhlas, kita bersangka jahat dengan dia. Mana dosa besar lah bagi diri kita tu. Bersangka jahat tu dosa besar. Dan yang ketiga, bercanding. Tahu tak bercanding? Sanding. Bukan bersanding. Yang kahwin tu lah. Bukan, tu bersanding. Sebab dia tekak cantik. Pendek tak nak lah tergerak jadi lah. Bersanding tergerak pula. Bercanding ni cakap orang lama. Orang dulu-dulu kata bercanding. Yang adalah tiada aku kabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya. Makna bercanding ni orang panggil macam kepercayaan khurafat lah. Kita nak keluar rumah, bila sampai kat satu tempat nampak khinzir melintas contohnya, patah balik, tak jadi keluar. Kita kata ada sui kat depan. Sui ni tak jadi right hari ni. Lusa. Itu khurafat tu. Tu hukumnya syirik tu, jangan main-main. Sebab kita percaya benda-benda tadi selain Allah boleh mendatangkan mudarat. Teruskanlah perjalanan. Bukan dengan sebab binatang tu datang kecelakaan tak. Walaupun Sanding ni dengan petua sama tak? Petua tak? Petua lain. Petua lain. Di bercanding ni makna kepercayaan yang karut. Kepercayaan yang karut. Ini anak cucu tombak kencing kan. Itu kira khurafat lah tu. Kan. Boleh tak cakap dulu?
Itu orang dulu-dulu. Nek, ni sakit perut ni nak tumpang buang air. Dah ada dalam Islam dah ada doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah yang kita disuruh baca walaupun kita nak pergi qada hajat bukan dalam tanah pun. Kat pangkal pokok ke, kat mana pun, itulah baca makna minta berlindung dengan Allah daripada perbuatan khianat syaitan dan jin. Ini minta dengan nenek. Hanya minta dengan nenek. Nenek tumpang kencing. Nenek pun nak kencing juga ke? Dah. Sebelah lah. Minta dengan Allah. Nak buang air kat tepi highway ke, kat pangkal pokok ke, mana ke, dalam hutan ke. Jangan minta dengan nenek. Nenek siapa? Nenek kau. Inilah dia tolong ajar doa. Itu kan minta dengan nenek, minta dengan Allah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, minta berlindung daripada perbuatan daripada syaitan dan jin yang direjam. Minta Allah Taala jauhkan kita daripada perbuatan khianat jin dan syaitan. Ni nak buang air dalam hutan ni. Ni nak buang air entah kat mana-mana ni. Mana kita tahu? Kalau kita nampak boleh kita lari, ni benda-benda gaib. Ya kan, takut kita kencing atas kepala dia ke, dalam dia punya gelas Kawan bagus tengah ngeteh. dia orang tengah ngeteh dengan kopi petang-petang macam ni, kopi kencing dan dulang dia, menjawab. Mereka benda-benda tu memang tak boleh memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Dia macam kita juga. Dia macam kita, cuma dia gaib. Macam kita manusia ni, ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat tu nak pukul orang, nak ragut orang, nak mencuri, nak membunuh. Kalau Allah tak izinkan, perbuatannya takkan jadi. Setan, jin, iblis pun macam tu. Dia nak buat khianat dengan manusia. Dia nak buat khianat dengan manusia, nak ngosek manusia. Kalau bukan dengan izin Allah, dia tak boleh buat apa-apa. Sebab tu kita minta berlindung dengan Allah. Minta berlindung dengan Allah. Jangan minta berlindung dengan nenek. Nenek mana? Nenek tu jin. Jangan minta tolong dengan jin. Minta tolong dengan Allah. Kan minta tolong dengan nenek kan, nenek ikut kita balik. Kan malam dah mimpi nenek pula juga. Minta. Kan nenek lah cakap, cucu tumpang rumah. Tumpang tidur tu bilik. Kan nenek pula. Nenek nak tumpang cucu boleh? Tumpang right je. Minta berlindung dengan Allah. Baik. Adakah tiada aku kabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Jadi Nabi SAW bersabda kepada sahabat, adakah kamu suka, adakah kamu tak mahu aku nak kabarkan kepada kamu tempat nak melepaskan diri daripada mudarat tadi tu. Bersembah sahabat, makna berkatalah sahabat menjawab pertanyaan Nabi, kabarkan olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kami nak tahu, wahai Rasulullah, apakah cara nak menyelamatkan diri daripada mudarat tadi tu. Bersabda baginda Nabi SAW, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan. Maksudnya, jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu, bahkan hendaklah terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu, daripada mengerjakan akan yang dituntutnya. Makna jangan mengiyakan, tu maksudnya. Timbul perasaan dalam hati, mudah-mudahan macam tadilah contohnya, mudah-mudahan kedai jambul ni tak adalah orang datang. Makna jangan iyakan perkataan tu. Jangan iyakan perkataan tu, jangan ikutkan perkataan tu, lawan perkataan tu. Makna doa yang sebalik. Kalau kita iyakan, makna kita akan berdoa, mudah-mudahan orang tak datang kedai dia, jangan ikutkan, lawankan, mudah-mudahan Allah Taala bagi rezeki yang luas pada dia. Itu cara nak melawan ni. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Apa maksud melampaui? Jika engkau berdengki, jangan engkau melampaui. Maknanya jika mendapat engkau di dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dia. Maknanya jangan ikutkan. Kalau hati tadi suruh sihir kan, jangan buat. Kalau hati tadi suruh fitnah kan, jangan fitnah kan. Kalau hati tadi suruh doakan yang jahat, jangan doakan yang jahat. Kalau hati tu tadi suruh taburkan paku kat bawah tayar motor dia, jangan ikutkan. Begitu. Dan apabila bercanding engkau, bercanding tadi tu lah, bukan bersanding. Alamak tuan, bercanding tadilah yang kerafat tadi tu. Lembut bercanding aja. Segau je mata ni.
Ni kat apa tengok ni live ni jangan main. Hala kan. Hala. Jadi bila timbul kepercayaan yang macam tu, yang tahyul tu, jangan engkau kembali, maka engkau lalu. Maka lalu olehmu kepada tujuan kau. Mana teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Jangan sebab dek biawak melintas, sebab dek anjing melintas, sebab dek ular melintas, sebab dek macam-macam binatang melintas, kita batalkan kita punya jadual perjalanan. Sebab apa? Kita takut datang mudarat. Maka Nabi suruh jalankan, teruskan perjalanan. Berserahlah diri kepada Allah, kerana yang memberi manfaat dan yang mendatangkan mudarat itu adalah Allah, bukan binatang-binatang tadi tu. Seperti membuat dan jangan engkau kembali. Mana jangan kau patah balik. Seperti mana? Memperbuat akan dia oleh ahli jahiliyah. Makna itu perbuatan orang zaman-zaman jahili. Zaman jahiliyah, kepercayaan dia kepada benda-benda kurafat macam tu. Kita sekarang ni dah ada ilmu, dah ada agama, Islam dah datang pada diri kita. Sebab itulah kawan-kawan, walaupun kita dengan hobi kita, benda-benda penting macam ni jangan kita abaikan. Sebab benda ni bersangkut paut dengan akidah. Walaupun kita rider, walaupun kita bikers, walaupun kita cup bikers, ikutlah sesiapa pun, makna akidah kita mesti betul. Sebab tu mau tak mau kita kena ruangkan juga waktu pergi ambil tahu hal-hal agama ni. Kalau kita sayangkan akidah kita tu, kita tak nak mati dalam keadaan akidah rosak, kita tak nak mati dalam keadaan fasik, kita tak nak mati dalam keadaan pahala amal kita dah dihapuskan oleh Allah. Jadi hobi makna ilmu jangan ditinggalkan. Islam tak melarang hobi. Selagi hobi itu tidak menyalahi syariat, silakan. Islam tak larang. Kau nak masuk track ke, kau nak hobi make up motor ke, nak hobi make up kereta ke, nak berjoging ke, ikutlah. Tapi patuhi syariat. Nak berjoging, jogging lah, tapi tutup aurat contohnya. Orang perempuan nak berjoging, jogging lah, tapi pakailah pakaian yang longgar. Bukan Islam tu sempit sebagaimana yang orang fikir. Islam tu syumul, melengkapi. Cuma kita ni nak kena suaikan hobi kita tu dengan suaikan hobi kita tu dengan syariat. Selagi hobi kita tu tidak menyalahi syariat, insya-Allah duduk dalam kepujian daripada Allah. Duduk dalam kepujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sikit lagi. Azan kan kita berhenti lah. Kejap lagi nak azan kan? Kejap lagi nak azan. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asfihani daripada Hasan Al-Basri. Hadis ini dinamakan hadis yang mursal. Artinya mengangkat akan dia hadis ni kepada tabi'in, kepada Nabi SAW. Yang kedua, bahawasanya benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya. Hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan dia oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan dia oleh tabiat, nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa engkau itu. Makna apabila kita menolak, kita menidakkan keinginan hawa nafsu berdengki tadi, maka selamatlah kita daripada dosa dengki. Tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atasnya. Kita ni nak ubah tabiat tak payah. Nak ubah tabiat payah. Tak boleh. Nama pun tabiat. Tabiat ni benda yang dah sama jadi dengan kita. Itu nama tabiat. Pada kebanyakan kelakuan, kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, melainkan mereka yang putus penelikannya daripada makhluk. Kecuali orang yang hati-hatinya sangat hebat dengan Allah Ta'ala, dia boleh mengubah tabiat dia. Kalau setakat hati kita tak kuat tu, payahlah nak mengubah tabiat kita. Lebih-lebih lagi tabiat buruk yang dah menjadi adat pada diri kita. Tabiat buruk yang dah menjadi adat pada diri kita tu lebih susah kita nak buang daripada tabiat buruk yang jarang-jarang kita buat. Samalah macam maksiat. Maksiat yang jarang-jarang kita buat, mudah kita nak berhenti. Tapi maksiat yang dah menjadi adat kita nak berhenti tu payah. Makna nak kena sungguh-sungguh betul, nak kena kau-kau dia punya pengorbanan ni, barulah insya-Allah dengan pertolongan Allah boleh membuang benda-benda tu. Kalau bukan dengan kesungguhan, memang payahlah kita nak membuang tabiat buruk kita yang dah jadi adat tu. Maksiat kita yang dah jadi adat tu payah kita nak buang. Baik. Bahkan mengetahui ia
dengan yakin akan bahawasanya yang mempunyai nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka ataupun ada ia isi syurga. Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Kita jangan dengki dengan nikmat orang. Kalau betul cara dia gunakan, dia selamat. Kalau disalah gunakan, itu dosa dia dengan Allah. Tak payah kita nak bersusah tengok orang lain dapat nikmat. Orang lain dapat nikmat, kita pula jadi susah hati. Kalau dia betul, dia selamat. Kalau dia tak betul, dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita fikir, nikmat yang ada pada kita ni, adakah kita dah cukup syukuri, ataupun nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita ni banyak lagi yang belum kita bersyukur. Daripada kita memikirkan nikmat yang ada pada orang lain, lebih baik kita memikirkan nikmat yang ada pada diri kita, yang tak terhitung banyaknya dengan qadar usia kita ya. Selama ni berapa puluh tahun dah kita diberi hidup oleh Allah, yang mana nikmat-nikmat Allah Ta'ala tu tadi tak dapat kita nak kira kan. Jadi dalam nikmat yang banyak-banyak tadi adakah kita dah bersyukur semuanya ataupun sebaliknya. Lebih-lebih lagi nikmat agama Islam yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita. Sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni adalah nikmat agama Islam. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kalau sekiranya usia kita sama dengan usia dunia, kalau usia kita sama dengan usia dunia, sama kejadian dengan alam ni, dan kita bersyukur daripada awal kejadian kita sampailah kita mati, umur macam dunia tadi, daripada awal sampai habis kita bersyukur, tak pernah buat maksiat pun, ketahui olehmu bahawa sesungguhnya kamu belum lagi bersyukur dengan nikmat Islam separuhnya. Separuh pun daripada nikmat agama Islam tu belum kita bersyukur, walaupun umur kita sepanjang umur dunia dan kita tak pernah buat maksiat, bahkan kita buat taat saja, separuh nikmat agama Islam tu pun belum kita bersyukur. Nak bagi tahu betapa besarnya nikmat agama Islam yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka akhir kata kita, insya-Allah pakat-pakatlah kita beringat, saling menasihati. Kita ni bukan orang baik-baik. Kita bukan orang baik, kita mengaku kita bukan orang taat, kita bukan ahli agama, kita bukan ahli ilmu. Tapi kita berusaha sama-sama berjamaah. Bila ada kawan-kawan macam ni, kita ada kekuatan, ada seronok sikit. Nak banding kalau seorang-seorang, kita jadi lemah, jadi lesu, jadi tak kuat. Sebab tu Nabi suruh kita bermulazamah, berlazim-laziman dengan jamaah. Makna kena ada kumpulan, kena ada kawan-kawan, barulah di situ ada kekuatan bagi diri kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala tilik usaha kita yang sangat-sangat sedikit ini, usaha kita yang sangat-sangat sedikit ini, mudah-mudahan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi asbab akan datangnya lagi taufik dan hidayah, petunjuk-petunjuk daripada Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan ilmu, dengan kelebihan majlis ilmu. Walaupun santai-santai begini, kita tetap yakin dan percaya dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu, sesiapa yang duduk dalam majlis zikir, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebelum kita balik, dosa-dosa kita dah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberkatan majlis ilmu yang kita hadir dengan hati yang ikhlas, mudah-mudahan. Jadi saya minta ampun maaf pada kawan-kawan kalau ada keterangan daripada saya yang tidak sampai kepada kehendak kawan-kawan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Ahad minggu hadapan, dan lokasinya lagi akan kita bagi tahulah. Mungkin kita buat balik kat pondok ke ataupun macam mana, insyaAllah. Jadi sekian sahaja Usrah Santai for Bikers kita pada minggu ni. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi meluangkan masa, dan insya-Allah bertemu kita lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alaihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutub wa sabaqar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Makan kuih. Allah. Okay. Masih go datang.
sama-sama. Masya-Allah. Bagi ilmu. Macam mana apa ulasan-ulasan program-program. Ulasan terbaik, lokasi terbaik, santai. Ah, Dapat bernama suasana tepi kolam, tepi tasik ni. Santai, syok. Insya-Allah. Terima kasih, Adakah program macam ni memberi manfaat ataupun macam mana cikgu? Sangat bermanfaat dan harap dapat diteruskan lagi. Terutama kepada biker-biker di luar sana. Insya-Allah. Boleh join. Cup Bikers pun ada wakil kita Cup Bikers. Kuih. Ni kawan kita yang masih dalam proses proses pembaik pulih. Doakan dia mudah-mudahan diberikan kesihatan yang segera insya-Allah. Jadi sakit-sakit pun datang juga usra, alhamdulillah, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, ni sahabat kita daripada Kelang daripada Kelang, alhamdulillah dapat sama-sama melapangkan masa untuk menyertai Usra Santai for Bikers. Ni kawasan sahabat kita John. John lambat sikit John. Okey bang, terima kasih bang. Okey lah, insyaAllah nanti minggu depan kita akan jumpa lagi. Mungkin lokasi yang kita buat mungkin minggu depan di tempat lain lah. Mungkin di Podikson ke ataupun di Pondok ke. Jadi doakan kami. Mudah-mudahan aktiviti yang macam ni dapat kita teruskan untuk manfaat kawan-kawan semua insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Insya-Allah jumpa lagi. Baik.